أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi izin kepada kita untuk kita hidup pada hari ini, pada waktu ini, dan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi kita dah lama tangguh dalam sesi video yang saya akan upload dekat YouTube ni kan. Sebab berapa minggu yang lepas ataupun beberapa kelas yang lepas, saya lebih banyak memberikan latihan kepada kamu. Sebab sekarang kita berada di hujung tahun, dah hujung-hujung dah. Dah berada pada penghujung dan silibus kita pun dah nak habis. Ada lagi beberapa tajuk je yang masih lagi belum kita belajar. Tak banyak dah. Lagi dalam 5 tajuk lebih kurang. Jadi saya akan lebih banyakkan latihan untuk kamu buat dalam kelas-kelas yang kita akan lalui. Cuma dalam 1-2 kelas kita akan masuk dalam tajuk tu. Kelas seterusnya kita akan pergi kepada latihan, dan macam itulah kita akan berulang-ulang kali sehinggalah tamat sesi persekolahan pada tahun ini. Jadi tak banyaklah tajuk yang perlu kita pelajari. Silibus pun dah nak habis. Okey. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk dalam tajuk yang seterusnya. Kalau pembelajarannya sebelum ni kita belajar dalam tajuk akhlak, dalam bab akhlak, iaitu berkaitan dengan muliakan ibu bapa dan keluarga. Dalam pelajaran yang ke-26. Insya-Allah hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang seterusnya, iaitu dalam pelajaran 27 muka surat 205 yang bertajuk Santuni Jiranmu. Okay, pelajaran 27 muka surat 205. Bagi yang ada buku teks, boleh buka buku teks, kita tengok sama-sama insya-Allah. Okey. Santuni jiranmu. Okey, hari ni kita nak bercerita tentang akhlak kita dengan jiran kita, iaitu jiran orang yang berada di sekeliling kita. Jadi apa yang dimaksudkan dengan jiran? Dari segi bahasa, jiran ni yang bermaksud adalah orang yang berada di sekeliling kita. Orang yang berada di sekeliling kita, di mana rumah kita tinggal, sekeliling kita itu adalah jiran. Orang tu dipanggil sebagai jiran. Itu dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula, jiran bermaksud orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Contoh, maksudnya rumah kita berada di tengah-tengah dalam radius 360 darjah kan. 40 buah rumah daripada radius 360 darjah itu adalah jiran kita. Itu adalah jiran kita. Maka 40 buah rumah 40 buah rumah yang berada dari setiap penjuru kita, setiap radius kita, itu adalah jiran kita. Termasuk dalam golongan yang kita panggil sebagai jiran. Orang yang perlu untuk kita santuni. Okey, berkaitan dengan jiran ni adalah satu yang sangat Nabi tekankan. Nabi sangat tekankan untuk kita hormati jiran kita, santuni jiran kita. Sehingga ada hukum hakam yang berkaitan dengan jiran, hukum hakam khas berkaitan dengan jiran. Sebab apa? Jiran ni orang yang berada dekat dengan kita, yang tahu sedikit sebanyak tentang hal ehwal rumah tangga kita. Orang yang kita percayai. Sebab itulah jiran ni dia ada hukum hakam khas. Okay? Bila mana jiran tu memperkhianati, jiran tu mengkhianati kita punya kepercayaan, dosanya lebih besar daripada orang lain yang buat pada kita. Sebab tu jiran dia ada hukum hakam yang khas. Nabi sendiri bagi tahu berkenaan dengan jiran. Sebab itulah Nabi sangat tekankan untuk kita santuni jiran kita, sayangi jiran kita. Okey. Dalil nakli galakan menghormati jiran. Bukan Nabi sahaja yang suruh kita menghormati jiran. Malah Allah Subhanahu wa taala juga dah bagi tahu dalam Al-Quran supaya kita menghormati jiran kita. Yang mana Allah berfirman,
mewajibkan umat Islam supaya berbuat baik kepada jiran di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril jum was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Yang mana maksud dia, hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membangga diri. Okey. Dalam ayat surah An-Nisa 36 ni, Allah beritahu kepada kita hendaklah kita berbuat baik kepada beberapa golongan yang Allah telah bagi tahu dalam surah ni. Dan di antara golongan-golongan yang perlu untuk kita berbuat baik itu adalah jiran tetangga kita. Sama ada jiran tu jiran yang dekat ataupun jiran yang jauh. Okay, kita ada Allah suruh berbuat baik kepada ibu bapa kita, kaum kerabat kita, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga, rakan sejawat dan orang musafir serta hamba sahaya yang kita miliki. Jadi jiran dia termasuk dalam golongan yang sepatutnya kita berbuat baik kepada mereka. Itu yang pertama, dalil dari segi Al-Quran. Okay, dalil dalam hadis pula, tuntutan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah meriwayatkannya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bermaksud sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Jadi Nabi bagi tahu sesiapa yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran dia. Itu yang Nabi bagi tahu kepada kita, yang mana kita perlu untuk muliakan jiran tetangga kita. Okey, tengok seterusnya. Adab-adab berjiran yang dilakukan oleh Rasulullah. Adab berjiran, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat sini dia bawa sepotong lagi hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Yang mana bermaksud sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti jirannya. Okey, kalau tadi Nabi kata hendaklah dia memuliakan jirannya, yang hadis ni pula janganlah dia menyakiti jirannya. Dua-dua Nabi bagi tahu, kena muliakan dan jangan sakiti jiran. Nabi bagi tahu. Contoh adab berjiran yang diamalkan oleh Rasulullah. Macam mana Rasulullah melayani jiran tetangga Rasulullah? Yang pertama, melayan jiran dengan baik walaupun bukan Islam. Kalaulah jiran kita tu bukan Islam sekalipun, maka kita perlu untuk hormati dia. Termasuk dalam suruhan yang Nabi bagi tahu, Nabi suruh kita berbuat baik kepada jiran kita walaupun jiran tu bukan Islam, maka diorang pun termasuk sekali dalam golongan yang dipanggil sebagai jiran kita. Maka buat baik dengan jiran walaupun dia bukan Islam. Sebab masa Rasulullah di Mekah, jiran Rasulullah adalah pakcik Nabi, iaitu Abu Lahab, orang yang bukan Islam. Ni walaupun Abu Lahab dia layan Rasulullah dengan teruk, tapi Rasulullah tetap melayan dia dengan baik. Itu layanan sebagai seorang jiran. Walaupun Abu Lahab dengan isteri dia layan Rasulullah sangat teruk, tak macam seorang jiran, tapi Rasulullah tetap tunjukkan contoh yang baik kepada mereka berdua. Okey, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tetamu memberi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak aib di dalam rumah. Okey, Rasulullah dalam sebuah hadis, Rasulullah bagi tahu kepada para sahabat, bila mana kita nak pergi rumah
sahabat kita, kita sebagai jiran nak pergi rumah, kita sebagai seorang sahabat nak pergi rumah sahabat kita, contohnya kita nak masuk rumah dia, kan kita bagi salam kan. Bila kita beri salam, Rasulullah kata jangan berdiri di hadapan muka pintu, berdirilah di sebelah pintu, supaya ataupun di sebelah sini kalau pintu tu buka, kita berdiri di sebelah sini. Supaya apa? Supaya bila mana pintu tu dibuka, kita tak nampak terus apa yang berada di dalam. Rasulullah kata jangan berdiri di hadapan pintu, berdirilah di sebelah pintu, di sebelah dinding tu lah, supaya bila mana pintu itu dibuka, kita tak nampak apa yang ada di dalam. Sebab contohlah, orang tu tak tahu siapa yang datang, dia buka-buka pintu, dalam keadaan itu anak-anak dia ada yang tak pakai tudung, isteri tak pakai tudung, aib, aurat. Jadi kita tak nampak lah kalau kita berdiri di sebelah muka pintu, bukan di hadapan pintu. Tapi kalau kita berdiri di hadapan pintu, buka-buka pintu, kita nampak terus apa yang berada di dalam rumah. Jadi itu bukan satu adab yang baik kalau kita pergi rumah jiran kita. Jadi Rasulullah minta tetamu bagi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak aib di dalam rumah. Itu yang dimaksudkan dengan berdiri di sisi pintu, bukan di hadapan muka pintu, supaya kita tak nampak apa yang ada di dalam rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyuruh Abu Zar. Abu Zar seorang sahabat Nabi daripada saya lupa dia, tapi seorang sahabat Nabi, Abu Zar, membanyakkan kuah ketika memasak untuk diberikan kepada jiran. Dalam satu peristiwa di mana Abu Zar dia nak bagi sedekah kepada jiran-jiran tetangga dia, dan dimasak satu makanan, Rasulullah kata lebihkanlah kuah. Lebihkanlah kuah, sebab kalau nak lebihkan daging mungkin tak dapat, maka Rasulullah suruh lebihkan kuah kalau nak berikan kepada jiran tetangga makanan-makanan. Maka kat sini contoh yang kita boleh ambil, kalau kita ada makanan yang lebih, berikan kepada jiran tetangga kita. Kalau kita ada makanan yang lebih, kalau makanan tu cukup-cukup je untuk kita, maka kita makanlah dahulu. Kalau ada yang lebih, berikanlah kepada jiran tetangga kita. Dan kalau kita memasak, lebihkanlah sedikit masakan tu untuk diberikan kepada jiran tetangga. Itu yang sebaiknya. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah SAW meminta supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Jadi kalau kita ni sebagai seorang peniaga, dan kita melakukan aktiviti jual beli, maka tawarkan terlebih dahulu kepada jiran tetangga kita dengan harga yang berbaloi. Jual ada lebih dahulu kepada jiran tetangga kita. Itu yang Rasulullah anjurkan. Yang kelima, memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Maka rajin-rajinlah beri hadiah ataupun makanan kepada jiran tetangga kita. Orang Melayu ni dia ada satu budaya, bila mana masuk bulan Ramadan, dia orang suka bertukar-tukar juadah dengan jiran tetangga. Itu satu adat yang baik, satu budaya yang baik. Kita bagi makan kepada jiran tetangga kita. Dan perlu diteruskan lagi amalan-amalan ataupun budaya-budaya yang baik seperti itu. Itu di antara contoh adab berjiran yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Okey. Rasulullah SAW bersabda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man amana bihi man bata syab'ana wa jarrah ja'un ila jambih wa huwa ya'lamu bih." Hadis riwayat At-Tabrani, di mana hadis ni sahih. Bermaksud, tidak beriman denganku sesiapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia mengetahui jirannya sedang kelaparan. Rasulullah kata tak beriman orang yang tidur dalam keadaan kekenyangan sedangkan dia tahu jiran dia dalam keadaan lapar. Okey. Jadi kita kena, apa yang Nabi nak tekankan kat sini, ambil perhatian tentang jiran tetangga kita. Kalau kita tahu jiran tetangga kita tu sedang dalam keadaan lapar, tak ada makanan yang mencukupi, maka kita kena bantu mereka. Itu yang Rasulullah nak sampaikan dalam hadis ni. Kena ambil berat tentang jiran tetangga kita. Jangan kita tak ambil tahu tentang jiran kita, kita fikir diri kita sahaja. Itu bukan apa yang Rasulullah anjurkan. Berbuat baik dengan jiran. Okey. Itu adab-adab berjiran
yang diamalkan oleh Rasulullah. Okay, seterusnya, hak dan kewajipan terhadap jiran. Jiran, dia ada hak dia dan kewajipan kita di atas mereka. Jadi, terdapat 3 kategori jiran dalam Islam seperti yang berikut. Dalam Islam bahagikan jiran ni kepada 3 kategori. Okay, kepada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah dia tu Muslim dan dia tu kerabat. Apa maksud kerabat? Kerabat ni maksudnya saudara mara kita. Okay? Orang yang ada pertalian darah dengan kita, itu masuk kerabat. Okay. Kategori yang pertama, orang tu, jiran tu adalah seorang Muslim dan dia tu kaum kerabat kita. Okay. Ada 3 hak yang perlu ditunaikan kepada jiran yang Muslim dan ada pertalian kerabat dengan kita, iaitu dia ni hak sebagai seorang Muslim, hak sebagai seorang kerabat dan hak sebagai seorang jiran. Ni 3 hak kepada jiran yang Muslim dan ada pertalian kerabat dengan kita. Jadi jiran ni, apa kewajipan mereka kita terhadap mereka? Mereka nak mendapatkan ketenangan, keselesaan dan keselamatan seperti memanggil jiran dengan suara yang sesuai. Okay. Apa hak jiran ni yang kita perlu tunaikan? Apa kewajipan kita yang perlu kita tunaikan kepada jiran kita ni? Mereka berhak untuk mendapatkan ketenangan dan keselesaan menjadi jiran kita. Itu hak mereka, yang mana menjadi kewajipan untuk kita tunaikan kepada mereka. Okay. Mereka berhak untuk mendapatkan keselesaan, ketenangan dengan hidup berjiran dengan diri kita. Okay. Dan juga keselamatan. Sebab apa? Ini hak-hak yang perlu ditunaikan kepada jiran yang dalam kategori yang pertama, iaitu dia tu seorang Muslim dan juga kerabat kita. Okay. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah Muslim yang bukan kerabat. Jiran tu adalah seorang Muslim tapi dia bukan kaum kerabat kita, tidak ada pertalian darah dengan kita. Maka jiran seperti ini dia ada 2 hak, iaitu hak sebagai Muslim dan hak sebagai jiran. Okay. Jadi apa hak jiran tu yang menjadi kewajipan untuk kita tunaikan? Okay. Memberi nasihat, mengajak jiran membuat perkara yang baik dan mencegah perkara yang mungkar. Okay. Itu kewajipan kita terhadap jiran yang dalam kategori kedua ni. Dan kategori yang ketiga adalah jiran yang bukan Islam dan dia bukan kerabat kita pun. Dia bukan Islam, jiran yang bukan Islam. Ni kategori yang ketiga, iaitu dia hanya ada 1 hak sahaja, hak sebagai seorang jiran. Yang mana kewajipan kita dalam memenuhi hak jiran yang bukan Islam ni, contohnya kita mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh jiran. Yang kedua, tidak mengintai aurat jiran. Dan yang ketiga, menjaga rumah jiran ketika ketiadaannya. Ini amalan-amalan yang biasa diamalkan dalam masyarakat Melayu dulu. Okay. Cuma sekarang makin lama budaya-budaya ni semakin pupus. Lebih-lebih lagi di area-area bandar. Kalau di kampung-kampung mungkin masih ada lagi. Tapi kalau dulu, semangat kejiranan ni sangat kuat dalam kalangan masyarakat Melayu. Okay. Kita sentiasa ambil berat tentang jiran kita. Jiran kita tu dia percaya pada diri kita untuk jagakan rumah dia. Okay. Walaupun kita tahu macam mana cara nak masuk rumah dia, tapi kita tak mengabaikan ataupun melanggar norma-norma kejiranan dengan masuk ke dalam rumah dia walaupun kita tahu macam mana nak masuk. Itu adalah hak jiran yang perlu kita penuhi. Jadi ini adalah kategori jiran di dalam Islam, iaitu yang pertama, jiran tu seorang Muslim dan juga kaum kerabat kita. Jadi dia ada 3 hak. Hak sebagai seorang Muslim, hak sebagai seorang kerabat dan hak sebagai seorang jiran. Kita kena penuhi ketiga-tiga hak ini. Ini adalah keutamaan kita. Kalau jiran kategori yang pertama ni adalah jiran yang menjadi keutamaan kita sebab dia Muslim dan dia kaum kerabat kita, maka kita kena utamakan mereka terlebih dahulu. Tu kalau kita diberi pilihan lah antara ketiga-tiga ni, mana satu yang kita nak utamakan, utamakanlah kategori yang pertama ini, iaitu dia seorang Muslim dan juga kerabat kita. Tapi dari segi hal umum, hari-hari kebiasaan, kita beri hak kepada ketiga-tiga kategori jiran ini sebab mereka adalah jiran kita. Itu adalah hak dan kewajipan terhadap jiran kita. Okey, seterusnya, kewajipan berjiran yang perlu diamalkan dalam kehidupan harian. Apa yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sebagai seorang jiran ataupun dalam hidup berjiran?
Okay. Antara adab untuk menjaga hubungan baik sesama jiran termasuklah yang pertama, bertegur siapa, rajin bertegur. Okay. Janganlah kita dah duduk kat satu kawasan perumahan tu, jiran sebelah pun kita tak kenal siapa, jiran sebelah pun kita tak pernah bertegur siapa. Jangan. Okay. Itu bukan satu benda yang baik. Yang macam saya kata, benda tu zaman sekarang berlaku dah. Tapi kalau zaman-zaman dahulu, orang-orang Melayu dahulu, benda tu tak berlaku. Okay, jiran ni benda yang biasa, orang yang biasa kita bertegur siapa. Jadi dalam Islam, sebab tu dalam Islam mewajibkan, bukan mewajibkan, Islam sangat menggalakkan untuk seorang lelaki pergi ke masjid menunaikan salat berjemaah 5 kali sehari. Sebab apa? Supaya bila mana kita pergi masjid 5 kali sehari, kita akan bertemu dengan jiran-jiran sekeliling kita ni, dan kita akan bertegur siapa. Itu salah satu function solat berjemaah, untuk kita bertemu dengan jiran tetangga kita. Jadi kena bertegur siapa dengan jiran tetangga. Yang kedua, menggembirakan jiran dan mengucapkan tahniah apabila mendapat nikmat. Kita nampak jiran kita tu dapat nikmat rezeki daripada Allah, ucapkanlah tahniah, ucapkanlah tanda-tanda kita gembira ke atas rezeki yang diorang dapat. Jangan kita nampak jiran kita dapat rezeki, kita jadi cemburu, kita jadi rasa macam kita tak puas hatilah pasal dia dapat, kita tak dapat. Jangan ada perasaan macam itu. Okay? Kita kena tunjukkan yang kita gembira sebab dia dapat nikmat, dan kita pun berharap kita akan dapat nikmat seperti apa yang mereka dapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbuat baik dan tidak menyakiti. Buat baik dengan jiran dan jangan sakiti hati mereka. Jangan sakiti hati jiran tetangga kita. Kita mungkin ada masalah dengan jiran tetangga kita, tapi jangan sekali-kali kita sakiti hati mereka, sebab mereka adalah jiran tetangga kita yang kita kena jaga adab-adab dengan mereka. Yang keempat, menjaga harta benda jiran dan meminta izin jika hendak menggunakannya. Okey, disebabkan jiran ni orang yang berada dekat dengan kawasan rumah kita, dekat dengan keluarga kita, dekat dengan rumah kita, maka kebanyakan harta benda mereka ni kita tahu ada di mana, terletak di mana. Jadi kita sebagai seorang jiran kena jaga hak, okay, untuk menjaga harta benda mereka ni. Dan kalau kita nak guna, kita kena minta izin. Jangan guna ikut suka aja. Okay? Walaupun kita tahu tu jiran kita punya, alah dia tahu punya kan, kalau kita nak guna satu-satu perkara kan. Tapi sebagai seorang jiran adalah menjadi kewajipan kita untuk minta izin terlebih dahulu untuk menggunakan harta jiran kita. Okay. Dan kalau diberi izin, kita kena jaga harta tu macam harta kita sendiri. Okey. Seterusnya, yang kelima, saling memberi hadiah. Ini kalau ada waktu-waktu ataupun rezeki yang lebih, kita beri hadiah kepada jiran tetangga kita. Yang paling tidak, kita bagilah makanan kepada jiran tetangga kita. Yang seterusnya, yang keenam, menghormati antara satu sama lain. Hormat menghormati, walaupun kita ada beza pandangan. Mungkin jiran kita ni bukan Muslim, kita Muslim, kita banyak jauh beza pandangan, tapi hormat menghormati tu perlu ada dalam hubungan berjiran, tu wajib ada. Okay. Yang seterusnya, tidak berhasad dengki dan dengan kelebihan jiran. Jangan ada perasaan hasad dengki dengan kelebihan yang jiran kita ada. Kan jiran kita dapat something yang kita nak, tapi kita tak dapat lagi. Jangan ada perasaan hasad dengki. Kita bergembira dengan apa yang mereka dapat, dan kita doa pada Allah supaya Allah berikan juga apa yang mereka dapat tu kepada kita, supaya tidak ada perasaan hasad dengki dalam diri kita. Okay. Yang seterusnya, berbicara mengikut keperluan. Okay. Biasa kalau jiran ni, kalau kat kampung kita rajin borak dengan jiran ni, rajin berborak dengan jiran. Tapi berborak ataupun berbicaralah mengikut keperluan. Janganlah melampau dalam berbicara. Jangan melampau dalam berbicara sehingga kita menyakitkan hati jiran tetangga kita. Jangan. Okay, yang seterusnya, menjaga maruah diri dan tidak mengumpat antara satu sama lain. Jaga maruah kita bila mana kita berjumpa dengan jiran kita. Jaga pakaian kita, jaga kesopanan kita, jaga maruah diri kita bila kita berjumpa dengan jiran tetangga kita. Dan jangan sekali-kali mengumpat antara satu sama lain. Jangan. Kita berjumpa dengan jiran ni, kita mengumpat jiran yang satu lagi. Jangan. Jangan macam tu. Jaga diri kita.
Yang seterusnya, memastikan jiran selesa dan aman. Itu adalah menjadi kewajipan bagi seorang Muslim untuk pastikan jiran tetangga dia selesa hidup dengan dia. Kita kena menjadi kewajipan kita untuk memastikan jiran tetangga kita selesa hidup sebagai jiran kita, iaitu dengan kita tidak melakukan perkara-perkara yang memberi ancaman kepada mereka. Kita tak melakukan perkara-perkara yang mereka rasakan menyebabkan mereka rasa tak selesa menjadi jiran kita. Perkara sebegitu kita kena elakkan. Kita kena pastikan jiran itu berasa selesa dan aman dengan kita. Dan last sekali, melahirkan simpati terhadap kesusahan jiran kita. Nampak jiran kita susah, kalau kita tak mampu tolong sekalipun, kita kena lahirkan rasa simpati. Kita bersimpati dengan apa yang berlaku terhadap mereka. Itu hak jiran yang kita kena penuhi. Dan itu menjadi satu amalan yang baik untuk kita lakukan terhadap jiran kita. Itu adalah sebahagian daripada contoh-contoh kewajipan berjiran yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Banyak lagi kalau kita nak senaraikan. Tapi yang penting sekali, kita jaga kewajipan ataupun hak-hak jiran kita. Kita sebagai seorang Muslim jaga hak jiran kita, walaupun jiran kita tu bukan seorang Muslim. Okey. Seterusnya, hikmah. Hikmah mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan. Apa hikmah yang kita akan dapat jika kita mengamalkan ataupun kita beradab dengan jiran tetangga kita? Apa kelebihan yang kita akan dapat? Yang pertama, hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab yang sewajarnya. Contohnya, membantu ketika diperlukan. Ke mana kita menghormati jiran tetangga kita, kita berbuat baik dengan jiran tetangga kita, kita dah lakukan kewajipan kita sebagai seorang jiran, maka kita akan rasa kehidupan kita ni lebih aman dan damai. Sebab kita dah lakukan kewajipan kita. Contohnya, kita bantu ketika diperlukan. Kita bantu mereka bila mana mereka memerlukan, dan mereka akan bantu kita bila mana kita memerlukan. Maka kehidupan kita akan saling bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, maruah diri dan keluarga terjaga kerana tidak ada sifat bersangka buruk antara jiran tetangga. Jiran ni salah satu benda yang ada pada jiran kita ataupun kita sebagai jiran kita, kadang-kadang kita akan tahu benda ataupun perkara-perkara buruk berkaitan dengan jiran tetangga kita. Jadi menjadi kewajipan kita untuk simpan tentang perkara yang buruk ni. Sebab apa? Kita dekat dengan dia, kita nampak kadang-kadang benda yang buruk yang berlaku. Contoh, kita dengar jiran kita bergaduh. Kita dengar jiran kita bergaduh, suami isteri. Sebab apa kita dengar? Sebab dia sebelah je rumah kita. Jadi sebab tu kita dengar. Jadi menjadi kewajipan kita untuk jangan sebarkan cerita ni kepada jiran-jiran yang lain. Itu namanya menjaga maruah jiran kita. Menjaga maruah jiran kita supaya bila mana ada benda buruk berlaku dalam rumah kita, jiran kita pula tak akan sebarkan kepada jiran-jiran yang lain, orang-orang yang lain. Jadi maruah diri dan keluarga akan terjaga jika mana kita beradab dengan jiran kita. Yang ketiga, sentiasa berasa selamat dan selesa hidup berjiran kerana saling menghormati dan menjaga keselamatan. Contohnya, membuat rondaan berkala secara bergiliran. Ini biasa berlaku dalam kampung-kampung ataupun rumah-rumah taman. Kita ada rondaan bergilir setiap malam. Jadi orang kata pengawal kampung ataupun pengawal taman yang akan meronda untuk memastikan keselamatan kawasan taman ataupun kampung kita itu. Itu adalah benda yang baik yang diamalkan oleh masyarakat kita. Itu salah satu contoh hikmah. Bila mana kita beradab dengan jiran tetangga kita, kita akan rasa selamat. Yang keempat, kemungkaran mudah dicegah dengan mengukuhkan hubungan silaturahim antara jiran. Kemungkaran dapat dicegah dengan mudah bila mana kita ada hubungan yang baik dengan jiran kita. Contoh, kita nampak satu perkara yang mungkar, kita kita berani untuk tegur. Sebab apa? Kita tahu hubungan kita dengan jiran kita ni baik. Tapi bila nampak benda yang mungkar, kita tegur. Jadi dia pun mudah untuk terima teguran kita. Ataupun kita nampak kemungkaran bersama-sama dengan jiran kita, maka kita pun sama-sama menegur kemungkaran yang berlaku. Jadi kemungkaran mudah dicegah jika mana kita beradab dalam berjiran.
Yang kelima, melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan hormat menghormati, kerana masing-masing menjaga adab berjiran seperti yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Okay? Bila mana kita beradab dengan jiran tetangga kita, kita hormati mereka dan mereka pun hormati kita. Kita hormati yang tua dan yang tua pun hormati yang muda, sayangi yang muda. Maka kita akan melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu. Ingat, nak bina negara yang kukuh kena bermula daripada keluarga kita sendiri, kemudian kepada masyarakat kita dahulu, barulah kita boleh bina keluarga yang negara yang kukuh. Kita tak boleh terus nak bina keluarga negara yang kukuh tanpa kita betulkan terlebih dahulu masyarakat kita. Jadi masyarakat bila mana bersatu padu, insya-Allah akan membuatkan negara ni menjadi hebat. Okay, dan yang terakhir, menikmati keamanan dan keharmonian kerana semua rakyat memahami tanggungjawab masing-masing. Contohnya, bertegur sapa apabila bertemu dan tidak menyebarkan fitnah. Okay. Bila mana kita beradab dengan jiran tetangga kita, kita akan rasa satu nikmat dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kita tak dipenuhi dengan jiran-jiran yang suka buat buruk pada diri kita, dan kita sendiri pun tidak melakukan perkara yang buruk kepada jiran tetangga kita. Kita akan rasa satu nikmat yang Allah akan berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Sebab ramai orang yang ada jiran tak peduli pun dengan diri mereka, dan tak menghormati pun ada adab berjiran, dan kita akan rasa stres. Ramai orang yang stres dengan jiran mereka. Ini adalah satu punca bila mana mereka tidak beradab dalam berjiran. Tapi bila mana orang tu mengamalkan beradab dengan jiran, kehidupan mereka akan rasa tenang. Ini satu kelebihan yang Allah akan berikan kepada orang yang beradab dengan jiran mereka. Okay, itu di antara hikmah kita mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan. Okey. Jadi, sebagai penutup, jiran ni siapa? Jiran ni orang yang berada di sekeliling kita. Dan jiran ni orang yang sepatutnya kita hormati dan kita santuni. Jaga hubungan kita dengan jiran kita. Jangan sakiti jiran kita, jangan dedahkan aib jiran kita, jangan buatkan perkara yang membuat jiran kita rasa tak selamat menjadi jiran kita. Okey? Sebab Rasulullah sangat tekankan hubungan kejiranan. Okay. InsyaAllah itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada sebarang persoalan, kamu boleh PM saya secara personal. Jangan lupa komen nama kamu serta kelas kamu di dalam ruangan komen. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.